paste. Sebab tu pentingnya buat soalan tutorial. Okay. Itu reminder je lah. Dan satu lagi kelas pagi yang pukul 8 ni saya tak tundalah kot malam sebab ni pun kira dah okey dah kehadiran, cuma 7 orang lagi yang tak hadir. Yang tak hadir on time mungkin hadir lambat. Jadi saya proceed je lah kelas pagi pukul 8 ni maintain pukul 8. Tak adalah main tunda malam ke apa. Unless kalau cuti umum ke ataupun saya ada meeting. Okay, right. So sekarang ni hopefully semua pelajar adalah nota dekat depan Dan kita start tajuk baru yang saya dah start balik. Tajuk baru yang mungkin dia bukanlah benda baru sangat sebenarnya sebab dia sambungan daripada differentiation. Jadi kalau nampak muka surat 34 ni integration, dia punya intro ni pun dia dah cakap dah. Integration adalah satu proses reverse ataupun proses terbalik daripada differentiation. Sebelum ni awak differentiate. Sekarang ni dia nak terbalikkan balik daripada jawapan yang awak dapat tu, dia nak dapat balik jawapan yang asal. Okay, so sebelum saya terangkan dulu yang introduction ataupun contoh-contoh, okay, saya nak tunjuk dia punya analogi dululah apa yang kita belajar ni. Okay, sebelum ni kalau kita ada y sama dengan fx, kalau tak dengar bagi tahu saya tak tahu lah kenapa dia longgar dia punya earphone ni. Okay, y sama dengan fx ni soalan. Maksudnya kalau mungkin dia bagi soalan awak tu y sama dengan x kuasa 10. Ni contoh lah. Ataupun fx sama dengan x kuasa 10. Okay, kemudian kita belajar daripada y ni nak differentiate. Okay, so kita tahu bila kita differentiate dia akan dapat y prime sama dengan f prime x. Simbol prime tu sebenarnya adalah hasil differentiation. Ataupun kalau y sama dengan x kuasa 10, bila kita differentiate, yang ni keluarga algebraik kan? Ni keluarga algebraik. So kalau keluarga algebraik dia kena guna formula x kuasa n iaitu nx n minus 1. Darab depan dan tolakkan kuasa dia dengan 1. So bila awak differentiate dia akan dapat y prime sama dengan 10x kuasa 9. Okay, itu proses differentiation. Awak nak dapatkan dia punya y prime. Pembezaan kali pertama. Sekarang ni bila kita nak belajar integration, okay, integration ni reverse process. Bila saya sebut reverse process, dia terbalik daripada y prime ni, dia nak dapat balik y. So ini dinamakan sebagai integration. Ataupun kita panggil dia sebagai reverse process. Okay, so daripada y prime tu, okay, daripada y prime ni dia akan dapat balik y sama dengan fx menggunakan formula lah. Okay, so formula dia, kalau tengok dalam buku tu, dia adalah y sama dengan integrate, okay, fx dx. Okay, so ni formula untuk integrate di mana simbol yang macam cacing ni, okay, dia macam huruf S. So nanti kalau nak buat nanti dia macam panjang sikit, dia macam mata kail tu. So ini adalah simbol integrand ataupun integrand punya integrand. Integrand simbol untuk formula integrate. And then dx ni with respect to x. Maksudnya kita nak integrate function yang ada x sahaja. So dia kena sama dalam ni. Kalau awak nak integrate function t ke, function z ke, function t ke, function z, dia akan jadi dalam tu fz lah. Maksudnya kalau integrate fz, dan belakang dia tak boleh dx sebab function yang kita ada adalah z. Jadi kat belakang tu kena tulis dz. So dekat belakang tu sebenarnya yang dx ke, dz ke, dt nak bagi tahu kita nak integrate terhadap function apa? Function x ke, function y ke dan sebagainya. Okay? Okay, jadi sekarang ni kita akan belajar formula di mana nak terbalikkan dia punya hasil differentiate tu. Okay, so sekarang ni kita ada y sama dengan fx dx kan? Okay, sekejap ya.
Tak payah buat ini dulu. Sorry. Okay, function kalau ingat, function ada 4 jenis, 4 types. Yang pertama, algebraic. Yang kedua, kita pergi pada trigonometric. And then yang ketiga, ketiga apa lagi? Kita ada function apa lagi? Algebraic kita ada, trigonometric kita ada. Lagi? Logarithmic. Okay, betul. Logarithmic. Logarithmic. Dan yang keempat adalah exponential. Okay. Setiap function yang kita ada ni, dia berbeza dia punya formula untuk integrate. Okay, jadi saya pergi kepada algebraic dulu. Okay, untuk algebraic dia ada dua kan, iaitu kalau kita differentiate constant dapat kosong, dan yang kedua kalau kita differentiate x kuasa n, dia akan dapat nx and n minus 1. Okay, bila kita nak bila kita nak jadi integrate, okay, integrate dia akan terbalik. So bila kita integrate apa-apa nilai a dx, okay, a ni maksudnya constant apa-apa nombor sahaja. Okay, dia tak akan jadi kosong, cuma dia akan tambah lagi dia punya satu A tu, iaitu A akan dapat satu A. Dia akan dapat lagi function iaitu AX tambah C. Okay. So sekarang ni kalau C dekat belakang ni, C ni dia wajib kena tulis kalau integration, yang ni kena tulis. Sebab C ni maksudnya adalah constant yang kita tak tahu. Masa kita differentiate tu mungkin C ni adalah nombor biasa yang bila awak differentiate dia akan jadi kosong. Kalau masa differentiate dia hilang. Tapi bila kita integrate, kita tak tahu apa nilai dia. Jadi kita kena tulis dia sebagai tambah C. Jadi setiap kali awak integrate saja tau, differentiate tak. Kalau setiap kali integrate, jawapan awak tu, AX ni memang jawapan dia lah. Kemudian dia kena tambah C dekat belakang. Okay, sebab C ni adalah constant yang kita tak tahu. Okay, dan untuk algebraic formula pertama adalah integrate A. A ni maknanya constant lah, apa-apa nombor saja. Dan jawapan dia mestilah ditambah X dekat belakang. Kalau kita differentiate terhadap X. Integrate terhadap X. Kalau kita integrate terhadap Y, dia akan jadi AY dekat belakang ni. So dia akan tambah je, add on je kat sini. So ini adalah yang pertama, algebraic A dx dapat AX tambah C. Yang kedua, okay, bila kita nak integrate X kuasa N. Okay, kalau differentiate sebelum ni, X kuasa N awak tu, formula dia apa? Darab depan, darab dulu kan? Lepas tu dia tolakkan dengan 1. Jadi kalau differentiate, dia melibatkan darab dulu, lepas tu dia tolak. Okay. Integrate dia reverse process. Reverse process ni terbalik. Jadi bila terbalik, dia akan buat tambah dulu lepas tu bahagi. Ni kalau integrate. Sebab kalau differentiate darab dengan tolak. Kalau integrate, okay, integrate sekarang ni, kita kena buat tambah dulu baru bahagi. So tambah dia ni adalah kuasa dan bahagi ni adalah pecahan. So dia akan dapatlah formula dia. Formula ni memang dia stick lah. Dia kau ingat je lah. Dalam formula nanti dia akan bagi. So X kuasa N tambah 1 bahagi N tambah 1. And then baru tambah C. Okay, so untuk algebraic, dia hanya guna dua formula ni sahaja. Untuk constant, tambahkan dia punya X dekat belakang. Dan kalau X kuasa N, awak kena guna formula tambah 1 bahagi dengan tambah 1. Okay. Ni je lah. Yang tambah C ni wajib kena tulis C ni dia boleh tulis huruf kecil boleh. Nak tulis huruf besar pun boleh. Sebab constant ni dia boleh jadi apa-apa nilai. So simbol dia boleh depends pada cara awak lah. C kecil ke ataupun C besar. Tak ada masalah. Okay. So yang ni. Ingat yang kuasa tambah 1 dulu. Lepas tu dia bahagi dengan N tambah 1 ni. Okay, so kita tengok pada contoh. So function ni dia ada 4 jenis. So hari ni mungkin saya akan go through semua contoh daripada algebraic function sampai exponential.
Okay, so kita pergi try tengok dulu example 1. Semalam saya minta awak study kan example 1 sampai example 7. Okay, so ni algebraic function yang saya terangkan tadi. Okay, kalau kat sini dia guna K tau. Kalau K ni kalau ganti A pun tak apa, tak ada masalah. Ni A. Ni bukan A ni. Oh, yang ni sepatutnya yang ni integrate A. So depan dia akan dapat AX. Okay, boleh baiki bukan baiki. Betul yang ni formula dia. Cuma dia ada satu lagi formula kalau diguna A. So kalau integrate A dx sama dengan AX tambah dengan C. Okay, so ini formula pertama. Yang lain yang bawah ni dia tak ada apa-apa pun. Dia just bagi tahu kalau awak ada dua function yang melibatkan hasil tambah. Dia kena pecahkan integrate yang pertama dulu. And then baru tambah ataupun tolak integrate yang kedua. Okay, so yang ni tak ada apa-apa lah. Formula yang pertama yang ni dulu. Okay, muka surat 34 Kemudian muka surat yang seterusnya. Okay, yang ni. Ni yang saya beritahu tadi. Kalau X kuasa N, dia kena tambah dulu kuasa N tambah 1 dan bahagi dengan N tambah 1. Okay, di mana syarat dia, tolong baiki kat sini ada pembetulan. Ini kan nampak tak ni? N dia tak sama dengan negatif 1 kan? Tolong padam yang ni. Dia bukan N tak sama dengan negatif dengan 1. Sebenarnya N dia tidak sama dengan negatif 1. Okay, N ni kuasa. So kuasa kalau nak integrate boleh jadi semua. Kecuali negatif 1 je dia tak boleh guna formula ni. Maksudnya kalau dapat jumpa soalan integrate X kuasa negatif 1 dx. Kalau X kuasa negatif 1 ni, awak tak boleh guna formula yang tambah 1 bahagi tambah 1 ni. Okay? N negatif 1 je. Kalau N negatif 3 ke negatif 4 ke negatif 5 boleh. Yang lain boleh. Negatif 1 tak boleh. Okay, kita try tengok example 1. Okay, example 1. Find the following integrals. Okay, so kita nampak integrate 3x kuasa 5. Okay, so integrate 3x kuasa 5. Okay, 3 ni nombor biasa je. So, dia tak ada masalah lah. Jangan jadi kosong ke tambah x, tak ada. So, 3 ni kekal je. Tulis je 3. Okay. Formula dia tadi apa? Tambah 1 kan? Maksudnya, kuasa ni dia akan tambah 1. So, kalau kuasa tambah 1 dapat apa? 6. Jadi, dia akan dapat jawapan di sini. 3x kuasa 6. Boleh? So, ni formula dia tadi yang tambah 1 tadi tu. And then, dia bahagi dengan okey, tadi kan kita tambah tadi 5 tambah 1 dapat 6. Jadi dia akan bahagi dengan hasil tambah yang kita dapat tadi iaitu 6. So dapatlah 6 kat bawah. So formula dia bahagi dengan N tambah 1. Dan kat bawah ni dia bukan kuasa bawah ni memang nombor biasa je. Okey, dan baru kita letak tambah C. Siap dah lah. Ini yang dia punya formula. Sebelum ni kita buat darab depan tolak 1. Ini dia punya kuasa tambah. And then bahagi dengan yang ditambah tadi kuasa. Okay, jadi jawapan dia ni kalau nak permudah pun boleh sebabnya antara 3 dengan 6 ni ganda yang sama kan. So dia boleh kecilkan lagi lah. 3 bahagi 3 1, 6 bahagi 3 2. Jadi jawapan dia akan tinggal X kuasa 6 per 2 tambah dengan C. Kalau tak kecil pun betul juga kat sini. Okay, ni contoh kalau dia boleh kecil lah. Kalau tak boleh kecil jangan kecilkan. Okay, ni yang A. Okay, B. Integrate X kuasa 17 dx. Okay, so depan X tu tak ada apa nombor, so tak ada masalah. So X kuasa 17 tu tambah 1 dapat 18. Bahagi 18 tambah dengan C. Yang ni dia tak boleh kecil sebab atas tu kuasa, bawah tu nombor biasa. Jadi dia tak boleh kecilkan. Ni jawapan dia. X kuasa 18 bahagi dengan 18. Datang daripada mana 18 kat bawah ni? 18 kat bawah ni dia refer kepada nilai kuasa ni. Dia akan ikut je. Okay. Sebab dia dah tambah tadi. C. Okay, untuk C,
Integrate 1 per X kuasa 2 dx. Okey. 1 per X kuasa 2 dalam pecahan. Dia tak boleh integrate secara terus. Dia kena tukar bentuk dulu. 1 per X kuasa 2 kalau naikkan ke atas dia dapat. Sebab dia dalam pecahan kan. Yang ni naik atas. Dia akan dapat X kuasa. Siapa boleh tahu? Kalau kuasa pecahan ni naik atas kuasa apa? Negatif lah. Betul. Negatif 2 dx. Okey. Ingat tak tadi syarat yang saya bagi tahu? Kalau nilai kuasa dia tu sama dengan negatif 1, awak tak boleh guna formula ni. Okey? Sekarang ni bila awak naikkan ke atas, kuasa dia negatif 2. So kalau negatif 2, dia boleh proceed lagi guna formula ni. Tak ada masalah lah. So dia akan dapat yang tadi tukar bentuk tau. Yang integrate X kuasa negatif 2 ni tukar bentuk. So bila kita nak guna formula, dia akan jadi X kuasa negatif 2 tambah 1. Ini saya tunjuk lah. Bahagi dengan negatif 2 tambah 1. Dan tambah dengan C. Okay, di mana kuasa negatif 2 tambah 1 tadi, dia akan dapat negatif 1. Bahagi negatif 1 tambah dengan C. Jadi ni jawapan dia lah. Okay, atau kalau nak permudahkan lagi, awak letaklah dia akan jadi negatif X kuasa negatif 1 tambah C. Ataupun satu lagi kalau nak tukar balik bentuk dia, negatif 1 per X tambah C. Mana-mana je lah. Okay, kalau tinggal sampai sini pun dah betul sebenarnya. Sebab kuasa dia negatif 1 bahagi negatif 1. Dan dekat sini kita tukar bentuk. Okay, setakat ni. Ada tak soalan nak tanya? Ini baru kita guna formula yang melibatkan algebrik sahaja. Tak masuk lagi trigonometrik. Boleh faham tak? Untuk integration, kuasa tambah 1 bahagi dengan dia punya tambah 1. Boleh? Ada soalan tak nak tanya? Boleh ada. Okay, right. So dalam buku tu dah ada tau contoh-contoh example setiap buku awak tu. Contohnya yang ni. Dia dah tunjuk detail dah. Kuasa dia tu tambah 1, lepas tu bahagi dengan tambah 1. Kalau tak nak tunjuk yang ni tak ada masalah. Terus dari sini, dapat jawapan sini. Okay, yang X kuasa 17 tadi yang saya tunjuk tadi. Ni nampak tak? Kuasa dia tambah 1, bahagi tambah 1. So bila awak dapat jawapan akhir dia, X kuasa 18 per 18. Okay, C yang tadi yang saya baru terangkan tadi. Okay, daripada sini ke sini, kita tukar bentuk. Okay, bila tukar bentuk, simbol integran dengan dx ni, dia kena kekal lagi. Sebab dia masih dalam soalan. Jadi integran dengan dx tu kena kekal, yang tukar yang dalam ni saja dulu. Sebab kita tak guna formula lagi. Sebab tu dia akan jadi x kuasa negatif 2. Once bila awak dah guna formula yang tambah 1 bahagi tambah 1 tu, barulah simbol integran dengan dx ni akan hilang. Dia akan jadi ganti tambah C. Bila guna je formula, terus hilang dia punya simbol integran dengan dx. Sebab dah habis dah proses integration awak. Okay. Alright, next kita terus tengok example D. Ni example D. Ni pun salah bukan dia sebenarnya typing error ni. Okay, dalam buku dah okey dah. Dalam buku, sekejap. Dalam buku. Dalam buku tu dalam baiki bukan N sama dengan 1 dia N dengan negatif 1. Okey. Okey, soalan D tu tolong baiki dalam buku awak Nilai N tu syarat dia tak boleh sama dengan negatif 1. Okey, cuma dekat sini saya nak beritahu mungkin dalam buku dia tak tunjuk kenapa jadi negatif 1/2. Sebenarnya kalau 1 per
set X ni, 1 per set X, saya tunjuk kat tepi lah. Yang baru jangan kerja dia. Integrate 1 per X dx. Okay, bila tukar bentuk, integral tu kena tulis, dx pun kena tulis. Okay. Okay, punca kuasa X ni kalau awak tukar, dia akan jadi X kuasa 1 per 2. Set kan dia kuasa 1 per 2. And then bila dia naik atas, dia kuasa negatif. Sebenarnya daripada 1 per set X ni, terus awak dapat kat sini jawapan dia X kuasa negatif 1 per 2. Okay. So dalam buku ni tak payahlah buat macam ni complicated lagi. Sebenarnya awak terus boleh tukar dah. Tolong baiki ataupun tolong salin balik jalan kerja yang saya tunjuk ni dalam buku muka surat 35. 36 35 atau 36 lah. Okey. Jadi sekarang ni daripada 1 per set X, dia akan dapat X kuasa negatif 1 per 2. Jadi daripada sini kita terus guna formula. Tambah 1 bahagi tambah 1. Once guna formula tambah 1 bahagi tambah 1. Okey, ni maknanya negatif 1 per 2 tambah 1 bahagi negatif 1 per 2 tambah 1. Okey. Integran dengan dx tadi terus hilang dan dia ganti dengan tambah c. Sebabnya awak dah buat formula integrate. Okey. So selesaikanlah dekat bahagian atas tu. Negatif 1 per 2 tambah 1 dia akan dapat x kuasa 1 per 2 bahagi 1 per 2 tambah dengan c. Sebab negatif 1 per 2 tambah 1 tu kalau guna kalkulator ataupun congak, dia akan dapat balik 1 per 2. Okay, dan 1 per 2 ni nak tekan kalkulator, awak ambil je ni sebab depan ni 1 kan. Awak tekan je 1 bahagi 1 per 2. Dalam kalkulator awak. 1 bahagi 1 per 2 dia akan dapat 2. Jadi sebenarnya jawapan akhir dia adalah 2x kuasa 1 per 2 tambah c. Okey, jadi yang ni saya tunjuk contoh di mana penukaran bentuk daripada set ataupun pecahan dulu. Kemudian kita akan integrate guna tambah ataupun bahagi dengan tambah 1. Okey, so habislah. Okey, dah habis untuk apa ni? Algebraic. Oh, dia tak bagi yang constant tu Sekejap saya bagi contoh lah. Yang ni tolong salinlah kat mana-mana yang masih dalam topik ni lagi. Okey. So ni saya bagi 6 contoh ataupun praktis sebelum kita pergi kepada example seterusnya. Dia guna 2 formula je. Kalau constant tambah dengan x, kalau ada kuasa tambah 1 bahagi dengan tambah 1. Okey, cuba buat. Salin dulu and then cuba tulis jawapan dia. Dia guna formula 2 ni je. Iaitu kalau A dx kita dapat dx tambah C
Dan satu lagi X kuasa N dx. Okay. Sebenarnya awak boleh congak je ni. Saya nak tengok awak faham ke tak je dulu. Sebelum saya proceed kepada yang seterusnya. Sebab dalam buku tu dia terus advance kepada soalan yang tinggi. Jadi yang ni saya bagi yang basic dulu. Okay. Boleh cuba siapa nak cuba soalan A tu boleh beritahu. Integrate 10 dx. 10 tu constant. So bila kita integrate dapat apa? Kalau kita integrate nombor sahaja dapat apa? Sebelah ada tak? Tak. Dia takkan dapat 11 sebab 11 ni kalau kuasa tambah. Bukan Lutfi. Dia kena tambah X je kat belakang. Ni macam ni. Ni macam nombor kan. Ni nombor. Nombor maintain. Tapi dia kena tambah X dekat belakang. So dia akan dapat apa? Kalau 10 dia akan dapat anyone? Siapa? Kalau constant ditambah X je dekat belakang, maka dia akan dapat jawapan 10x tambah C tak? ya, betul. 10X kemudian tambah C. Gitu je kalau constant. Okay, thank you Lutfi. Sebab daripada nombor tu, awak tambah dia punya X dekat belakang dan tambah dengan C. Okay, thank you. Okay. Alright. So B, integrate 200 dx. Dapat apa jawapan dia? 200x tambah C dah. Betul. 200x tambah C. Okay, sebab dia bukan dalam bentuk X kuasa N. Dia hanya constant ataupun nombor sahaja. So nombor, awak tambah je X dekat belakang. Okay, settle yang tu. C, yang ni kita belajar tadi. X kuasa 5 dx, maka dapat jawapan dia. X kuasa 6 tambah C per 6 ada tak? Okay, X kuasa 6 betul. Per 6 dulu dan tambah C. Okay, betul? Betul lah tu. Yang ni baru tambah tadi 5 tambah 1 dapat 6 bahagi dengan 6. Baru tambah C. Okay, D. Integrate 2x kuasa 3 dx. Siapa nak cuba buka mic? Orang lain pun tak apa. Orang yang sama pun tak apa. Kalau integrate 2x kuasa 3, agak-agak dapat apa? Dua formula ni je. Constant bukan ada constant. Dia mesti x kuasa n. Hmm, 2x kuasa 3 maka dapat 2x kuasa 4 okey. per 4 tambah C dia. Okey, betul. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh tak? Boleh, Boleh. madam. Boleh sebab nombor hok depan tu 2 dengan 4 tu dia ganda yang sama. So 2 bahagi 2 1, 4 bahagi 2 2. Maka dia boleh kecil lagi, dapatlah jawapan x kuasa 4 per 2 tambah dengan C. Okey. So ni jawapan dia lah. Okay, next. E. Integrate 14x dx. Yang ni siapa boleh beritahu kalau 14x dapat apa? (14x). Agak-agak dia kategori mana? Constant ke yang x kuasa n?
X kuasa M dia. X kuasa N. X kuasa N. Jadi dia sebenarnya X kuasa berapa sebenarnya? 1. Betul 1. Walaupun awak tak nampak sini, dia sebenarnya adalah kuasa 1 dekat sini. Jadi bila awak integrate, dia akan dapat 14 X. 1 tu ditambah dengan 1 dapat 2. 2. Okey. Jadi kadang-kadang pelajar dia ingatkan 14X ni constant. Dia kekal balik 14X salah sebab X ni kuasa 1. Jadi bila awak tambah, dia dapat kuasa 2. So ni jawapan dia lah. Okay, di mana dia boleh permudahkan lagi. 14 bahagi 2, 7. 2 bahagi 2, 1. Maka dapatlah jawapan dia 7X kuasa 2 tambah C. Okay. So hati-hati kalau 14X ke, 7X ke, 8X ke. Kuasa X tu adalah 1. So tambah je dengan formula, dia akan dapat 1 tambah 1, 2 lah. Okay, dan yang terakhir F. Integrate dx sama dengan berapa? Okey, sebenarnya integrate dx ni dekat antara integral dengan dx ni bukan nilai dia kosong. Dia ada nilai sebenarnya. Nilai dia adalah 1. 1. Yep, betul 1. Jadi kalau kita nak integrate dx, sebenarnya dia adalah integrate 1 dx. 1 tu adalah constant. Jadi kalau constant dia kena follow formula yang atas ni. Yang ni. Jadi kalau constant dia tambah x saja kat belakang. Maka dia akan dapat sini 1x tambah C. Ataupun secara zahir dia, x ni tak payah 1 ni tak payah tulis pun tak apa. Sebab 1 ni dia boleh invisible. Dia tak payah tulis. So dia akan dapat sini x tambah C. Okay, kenapa kita tambah terms x? Sebab dia integrate terhadap dx. Kalau integrate terhadap dy, awak kena tambah sebutan y dekat belakang. Okay? Okay, jadi inilah secara basicnya formula untuk algebraic. Dia ada dua. Constant dan juga x kuasa n. Jadi hati-hatilah nak tengok formula ni. Kuasa tu awak kena tambah 1. Dan syarat yang ni mestilah kuasa dia tu tidak sama dengan negatif 1. Kalau awak jumpa kuasa negatif 1, awak tak boleh guna formula ni. Dia akan jadi long nanti. Okay, so sekarang ni 8.50 dah. Kita try lagi tengok example. Ni dah siap salin tak? Nanti saya snap balik lah. Okay, kita pergi kepada example 2 dalam buku. Okay, example 2 dalam buku sebenarnya adalah algebraic juga. Cuma sekarang ni dah up dah sikit. Dia pergi kepada lebih daripada satu sebutan. Maknanya dia melibatkan hasil tambah ataupun tolak. Macam differentiate sebelum ni lah. Kalau differentiate kan, kita buat satu-satu. Jadi integrate pun sama sebenarnya. Okay, so saya pergi pada soalan A dulu. Okay, bila pergi pada soalan A, integrate, okay, buka kurungan, x tambah x kuasa 3. Okay, so operasi dekat sini yang melibatkan tambah. Jadi ada dua sebutan kat sini. Satu untuk x, satu lagi x kuasa 3. Jadi awak tak perlu guna apa-apa teknik sebab dia bukannya darab, dia bukannya bahagi. Dia adalah tambah. So bila kita nak selesaikan, sama ada yang pertama awak pecahkan kepada 2. Iaitu satu tu awak integratekan x terhadap dx. Kemudian tambah dengan integrate x kuasa 3 dx. Sebab dia ada dua sebutan kat situ, awak boleh pecahkan kepada 2. Kalau tak nak pecah, dia terus direct dapat jawapan. Ni daripada sini, terus dapat jawapan. Okay, integrate x. Integrate x ni macam tadilah. X ni kuasa 1 sebenarnya. Jadi bila integrate, dia akan dapat x kuasa 2 per 2. Sebab 1 tambah 1 dapat 2 bahagi 2. And then kan saya beritahu tadi, setiap kali kalau awak integrate, dia kena letak tambah C kan? Okey, tambah C ni dia akan tambah di hujung. Bukannya setiap kali awak integrate macam ni kena buat. Ni salah dia tak boleh buat 2 kali. So, x kuasa 2 tambah 2, x kuasa 2 per 2 dah settle. Dia kena tambah dengan integrate pula yang ni. X kuasa 3 ni kalau integrate dapat 3 tambah 1 dapat 4. Jadi dia terus dapat sini x kuasa 4 per 4. Dan barulah kita tambah C tu hanya sekali sahaja di hujung jawapan. Okay, sebab constant ni dia dah rangkum satu nilai sahaja, tak perlu buat 2C. Okay, so faham example 2 ni lebih kepada dia nak tunjuk melibatkan hasil tambah tolak ke ataupun yang kena tukar bentuk. Okay, next kita pergi pada example B. Okay, example B.
integrate X kuasa 5 tambah 3X kuasa 4 tolak 7 bahagi dengan X kuasa 3 dx. Okey. Memang kalau kita nampak kat sini dia ada hasil bahagi kan. Okey, cuma yang ni kita boleh pecahkan menjadi 3 pecahan yang berasingan. Maksudnya X kuasa 5 per X kuasa 3 satu. And then 3X kuasa 4 per X kuasa 3. Dan tolak dengan 7 per X kuasa 3. Yang ni dia boleh pecah mengikut pecahan sebab di bawah tadi ada 1. So dia akan jadi integrate X kuasa 5 per X kuasa 3 tambah 3X kuasa 4 per X kuasa 3 tolak 7 per X kuasa 3. Okey, ni tukar bentuk. Bila tukar bentuk jadi 3 pecahan yang berasingan, simbol integral ni dengan dx ni kena salin balik. Sebab awak tak buat integration lagi, awak just tukar bentuk. Okey, kemudian daripada sini kita boleh permudahkan sebab kita nak buat integration, dia tak bolehlah X kuasa 5 atas X kuasa 3 tu kita buat serentak. Jadi kalau X kuasa 5 bahagi X kuasa 3 ni, 5 tolak 3 lah. So kita potong yang ni. So dia akan dapat X kuasa 5 tolak 3. Boleh dengar tak? Okey, 2. Betul. Kalau bahagi kena tolak madam. Kalau bahagi dia kena tolak sebab dia indeks kan? X kuasa 5, X kuasa 3. So tolak ni atas ni. Dia tolak Kalau darat baru tambah. Okey. Next. Kalau 3 X kuasa 4 bahagi X kuasa 3. Dia sebenarnya yang ni tolak dengan 3 lah kuasa dia. So 4 tolak 3 dia dapat 1. So dia adalah tinggal 3X sahaja. Okey. Dan X kuasa 3 yang kat belakang ni, yang 7 per X kuasa 3, yang ni dia tak boleh tolak apa-apa. Cuma X kuasa 3 ni dia naik atas, tukar bentuk. Dia jadi tolak 7X kuasa negatif 3. Okey. Selagi awak tak guna formula tambah 1 bahagi tambah 1, integran dengan dx ni kekal. Sebab kita hanya tukar bentuk sahaja. Okay, so next. Dah settle dah semua ni. X kuasa 2, 3x ni dah cantik dah. Kita tinggal nak integrate je sekarang. Okay, so kita ada berapa sebutan kat sini? Kita ada 3. Ada X kuasa 2, kita ada 3x, kita ada 7x kuasa negatif 3. Jadi 3 sebutan ni kita akan integrate satu persatu. Okay, X kuasa 2. Bila integrate dapat apa? X kuasa 3. Okay. Per 3. Betul lah tu. So boleh faham lah tu Kang. Okay. 3x. 3x jadi kena. X tu X 3x kuasa 2. So dia akan dapat 3x kuasa 2 per 2. Betul. Kena ingatlah kalau x tu di kuasa 1 sebenarnya. Okay, yang ni tolak dengan yang ni dia akan dapat 7x negatif 2 per negatif 2. Dan baru letak tambah C dekat belakang. Okay. So dekat sini kalau awak tengok dia dah perfect dah jawapan dia sebab X kuasa 3 per 3 tak boleh kecil. 3X kuasa 2 per 2 pun tak boleh kecil. Cuma yang tinggal adalah 7 tolak 7 dengan negatif 2 ni. Nampak tak dia punya negatif dengan negatif ni? Sebenarnya yang ni kita boleh ringkaskan lagi. Kalau negatif bahagi negatif dapat positif. Jadi cara yang paling senang kalau awak tak nak tulis lagi jawapan lagi sekali. Awak dah boleh integrate tadi. Saya padam saya padam negatif kat bawah ni. So dia terus jadi sini tambah. Ni tambah ni. Sebabnya negatif bagi negatif tadi dia dapat positif. So terus ini jawapan akhir awak. X kuasa 3 per 3 tambah 3X kuasa 2 per 2 tambah 7X kuasa negatif 2 per 2. Okay, so ni soalan B ni dia lebih daripada tukar bentuk lah. Okay, next soalan C. Okay, soalan C ni, kalau tengok dalam buku soalan C, ini.
X kuasa 2 tambah 3 ni awak kena kembang. Okey, awak kena kembang dia menjadi 2 bracket. Tuan cuba tengok dalam contoh je, ada tak contoh? Okey ni. Okey, tengok dalam buku awak je lah. Okey, ni kan example dia. X kuasa 2 tambah 3, dia kuasa 2 kat luar. Ini bukan chain rule kita bukannya differentiate. Sekarang ni kita nak integrate. So kuasa 2 ni maksudnya awak kena tukar bentuk. Dia akan jadi X kuasa 2 tambah 3 and then X kuasa 2 tambah 3 dx. Okey. So bila kembang, X kuasa 2 darab X kuasa 2, X kuasa 2 darab 3, 3 darab X kuasa 2, 3 darab 3. And awak permudahkan, dia akan dapatlah jawapan dia X kuasa 4 tambah 6 X kuasa 2 tambah 9. Okay. So bila dapat bentuk ni, dia adalah 3 sebutan. Satu X kuasa 4, satu 6 X kuasa 2 dan yang terakhir adalah 9. So yang ni ditunjuk kalau dipecahkan kepada 3 lah. Kalau tak nak yang ni, tak payah tulis lah. Terus direct dapat jawapan dia. X kuasa 4 ni, bila integrate dapat X kuasa 5 per 5. Sebab 4 tambah 1 bahagi 4 tambah 1. And then 6X kuasa 2 dia akan dapat 6X kuasa 3 per 3. Dapat yang ni. Okay. Dan 9 dekat belakang, 9 ni adalah constant. Ni 9 ni nombor tau, nombor. Bila nombor dia kena tambah X dekat belakang. Okay, jadi dapatlah 9X. So bila kecilkan yang ni, 6 bahagi 3 ni, so dapat 2. So jawapan di akhir dia akan dapatlah X kuasa 5 tambah 2X kuasa 3 dan tambah dengan 9X. Okay. So yang ni yang tengah ni kalau siapa-siapa nak tulis boleh je sebenarnya sebab dia adalah pecahan kepada beberapa sebutan untuk integrate. Kalau tak tulis tak ada masalah. Okay, yang seterusnya. Soalan D. Soalan D pun sama, dia pecahkan, dia tukar lu bentuk ni. Yang ni dia ambil ni satu. Okay, yang ni satu. And then X ni dia ambil satu. So kalau ikutkan dia jadi integrate 1 per X kuasa 2 tambah dengan X bahagi X kuasa 2. Okay. Tukar bentuk And then X kuasa 2 dia naik atas dapatlah X kuasa negatif 2. 2. Okay, macam mana nak buat yang ni? Yang ni. X dengan bahagi X kuasa 2 ni. Macam mana nak buat? Tukar X dulu. Jadi X 1 per 2. Betul. Tukar dulu ni X ni. Kalau ikutkan X ni ditukar dia akan jadi 1 per 2 ni. Saya akan tukar dia akan jadi 1 per 2. Okay. Lepas tu macam tadilah yang awak tanya tadi. Bila kita potong X kuasa 2 kat bawah, dia sebenarnya tolak 2. Sebabnya dia kuasa 2 kat bawah kan, dia naik atas jadi tolak 2. So bila tekan kalkulator, 1 per 2 tolak 2, dia akan dapat negatif 3 per 2. Jadi sebenarnya yang pecahan dekat belakang ni, awak boleh ringkaskan menjadi X kuasa negatif 3 per 2 sahaja. Okay, sebab datang daripada sini kiraan dia. Hati-hati sikit lah yang ni sebab kadang-kadang pecahan cert bahagi dengan nombor biasa ni kena tolak lah. Okay, so ni kaedah tukar bentuk je, bukan integrate lagi. Okay, so sekarang ni dah dapat bentuk yang ni, so dapat 2 sebutan. Jadi kita integrate lah, X kuasa negatif 2 dapat X kuasa negatif 1 per negatif 1. Okay. Negatif 3 per 2 ni hati-hati X kuasa negatif 3 per 2 dia akan jadi tambah 1 bahagi negatif 3 per 2 tambah 1. Bila kira negatif 3 per 2 tambah 1 dia dah akan dapat negatif 1 per 2. Lepas tu bahagi dengan negatif 1 per 2. Okay. Dan jawapan akhir ni kalau ditukar bentuk lah. Kalau ikutkan dia boleh je tinggal jawapan dia sama dengan negatif X kuasa negatif 1 tolak dengan 2 X kuasa negatif 1 per 2. Tambah C. So dapatlah jawapan dia. Okay. Ada nak tanya tak? Tak ada. Okay, next. Soalan E. Soalan E ni dia melibatkan hasil darab. So kalau nampak kat sini. 1 tambah 3X. Satu sebutan.
X kuasa 2 ni satu sebutan. Jadi awak tak boleh integrate terus sebab dia dalam keadaan darab. Jadi awak kena kembang dulu. 1 darab X kuasa 2, 3X darab X kuasa 2. Okey, jadi dia sepatutnya dapat kat sini. Integrate. Satu darab X kuasa 2, X kuasa 2. Tambah dengan 3X darab X kuasa 2, dia akan dapat 3X kuasa 3. Sebenarnya bentuk dia macam ni je lah. Dia ni tak payah raya ni. Ni tak payah. Yang ni pun kalau ikutkan. Yang ni pun tak payah tulis pun tak apa. Sebab saya rasa benda tu dah macam mengambil masa untuk awak tulis balik. Kalau awak dah faham sebenarnya X kuasa 2 ni bila kita terus dapat jawapan dia. X kuasa 2 dapat X kuasa 3 per 3. Dan 3X kuasa 3 ni dia akan dapat 3X kuasa 4 per 4. Nak tulis macam ni pun boleh juga. Ataupun boleh tulis dalam bentuk. Yang ini akan dapat X kuasa 3 per 3. Tambah 3X kuasa 4 per 4. Tambah dengan C. Okay. 3 per 4 ni dia boleh tulis asing macam ni. Betul juga ni. Okay, so sekarang ni kita dah tengok dah contoh nak kembang, nak tukar bentuk. Daripada cert ke, daripada pecahan dan sebagainya lah. Jadi kita try tengok. Ini tak yalah. Example 3 ni tak apalah. Yang ni saya tak keluar soalan macam ni kot example 3. Yang ni tak ya. Example 3, example 4 ni just untuk knowledge lah. Untuk pengetahuan awak sahaja. So saya tak keluar soalan macam ni. Okay, ni last. Sebelum saya habis kelas hari ni ya. Esok lah kita sambung pula. Esok saya akan sambung fungsi trigonometri ya. Yang ni basic dulu. Okay, praktis 2.1 sebelum saya habis. Nak cuba boleh buka mic. Soalan nombor 1. Awak tulis dalam buku awak je jawapan dia. Tulis kat tepi ni je. Okay, ini adalah dua formula je. Guna algebraic yang itu constant ataupun X kuasa N. So anyone boleh buka mic, cuba. 6X tambah C. Okay, betul Ridwan. 6X tambah C. Okay, next soalan 4. Soalan 2. Habis discuss ni terus kita tutup. Kita dah habis kelas ni. Ni penutup untuk hari ni. Pengenalan je. Okay, siapa nak cuba nombor 2? Negatif 2X tambah C dia. Betul Lutfi. Negatif 2X tambah C. Okay, next. Nombor 3. Okay, Danish. Cakap ke bawah. Okay, 4. 4X. Okay. X kuasa 4 bagi 4 Okay. tambah And C. Okay. Danish, yang stop lagi. Okay, boleh tak bagi jawapan yang paling ringkas? Dah betul dah tadi? X kuasa 4 tambah C. Okay, betul. Thank you, Danish. Okay, sebenarnya jawapan yang tadi yang bagi 4X kuasa 4 per 4 tu betul. Cuma kalau boleh, bila awak dah tahu dah macam mana nak integrate, awak dah boleh potong dah ataupun cancel awak dalam kepala. 4 cancel dengan 4, so dia akan dapat X kuasa 4 tambah C. So dapat jawapan dia. Okay, thank you, Danish. Okay, soalan nombor 4. Siapa nak cuba? Kalau tak ada, buka je mic, tak apa. Kalau salah, kalau salah saya betulkan. X kuasa 3 per 2 per 3 per 2 tambah C. Okey, betul. X kuasa 3 per 2 per 3 per 2 tambah C. Okey, betul Saiful. Cuma kat sini kalau ada pecahan 3 per 2 ni, dia sebenarnya imbang balik tau. Tekan kalkulator 1 bahagi 3 per 2. So dia akan dapat jawapan sini 2 per 3. 2 per 3 X kuasa 3 per 2 tambah C. Okay. So tinggalkan jawapan dalam bentuk ni. Dah betul dah ni?
Cuma Saiful dia tak bagi tahulah yang kita tukar bentuk tadi. X kuasa 1/2 dx. Rasa semua orang tahu kan? Okay, betul yang tu. Okay, next. Nombor 5. Fidik tak nak try? Fidik? Ya. Fidik, try Fidik sekali. Nombor 5. Macam mana kita nak tukar bentuk dia dulu? Fidik, tak boleh? Nombor 5 lah. Ya, nombor 5. Boleh tak? Tak boleh, saya bagi ke orang lain. Bagi ke orang lain dulu apa yang Okay lah. Siapa lain nak cuba? Tapi kalau tak nak tukar bentuk pun tak apa. Bagi jawapan akhir pun terus tak apa juga. Siapa lah? Boleh cubalah. Bagi jawapan akhir terus. Untuk nombor 5. X kuasa -1 per -1. Okey, betul Saiful. Tambah dengan Tambah C. Okey, so kalau tukar bentuk, lagi kau tukar bentuk, maknanya kita naikkan -1 ni, dia akan dapat negatif X kuasa -1 tambah dengan C. Okey, betul Okey, next soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni ada 2 bentuk ataupun 2 sebutan. Jadi siapa nak cuba, boleh buka mic. Dua X tambah 3. Dia jadi 2 sebutan ada tak? Betul. Ada 2 sebutan Lutfi. 2x tambah 2x kuasa 2 per 2 Betul. Lepas tu 3x tambah C. Okey, betul. Dan boleh ringkaskan lagi yang 2x per 2, 2x kuasa 2 tu. X per 2. Okey. X per 2. X kuasa 2. Okey, betul Lutfi ya. Okey, 2 sebutan. Siapa yang tu? Okey, nombor 7. Tiga X kuasa 3 tolak 2 X kuasa 2. Kenapa jadi 3x kuasa 2? X kuasa 3. Okey, betul. X kuasa 3. Okey. Tolak 4X kuasa 2 per 2 tambah 5X tambah C. Okey, betul. 4x kuasa 2 per 2 dia boleh permudahkan lagi. So dapat 2X. okey, betul. 2x kuasa 2 tambah 5x tambah C. Okey, betul. Saiful. Next, nombor 8. Nombor 8 ni dia kena kembangkan dulu sebab dia ada hasil darab. So X darab X kuasa 2 dan X darab negatif 3. So bila kita tukar ataupun kembangkan, dia masih dalam integrand. So dia akan jadi X kuasa 3 tolak 3X dx. Okay, so daripada sini dapat apa jawapan dia? Okay, Lutfi. X kuasa 4 per 4 Okay, X kuasa 4 per 4 tolak 3x kuasa 2 per 2. Okay. Dan tambah dengan C. Okay, thank you Lutfi. Tak apalah orang sama, at least dapatlah juga hari ni, faham. Okay, next soalan nombor 9. Nombor 9 ni dia kena pecahkan sebab dia ada pecahan tu.
So X kuasa 4 1, X kuasa 2 per 2 1 dengan 2X kuasa 2. Okay, so kalau saya padam balik, takut tak nampak. Okay, sekiranya kalau awak tukar bentuk, dia akan jadi integrate. Siapa boleh beritahu yang tukar bentuk ni dulu? Ya. Apa dia? Jadi pecahan leka. Pecahan belaka. So dia akan jadi X kuasa 4 per X kuasa 2. Tolak X kuasa 2 per 2. X kuasa 2 per X kuasa 2. Tambah dengan 2 per X kuasa 2. And then ni kat tulis kali X kat tepi belakang. Okay, so daripada sini, boleh cancel out. Ada. Yes, tolak. Ni tolak 2. Yang ni tolak 2. Yang ni naik atas. So dia akan jadi Dua. X kuasa 2 tolak dengan X. 2 tolak 2 dapat kosong. Ataupun sebenarnya yang ni kita jadi 1 je. Sebabnya X kuasa kosong nilai dia 1. So X kuasa 2 tolak 1. Tambah dengan 2X kuasa 2. okay, 2X kuasa negatif 2, betul. Negatif 2. Okay, so dapat bentuk macam ni barulah kita integrate. Jadi jawapan integration dia akan dapat 3 sebutan iaitu X kuasa 3 per 3. Okay, tolak 1 tu dia dapat apa jawapan dia? Tolak 1 tu kalau kita integrate dapat apa? X tak? Yep, betul. Dia akan dapat X. Jadi tolak X. Betul. And then tambah dengan 2X. Negatif 2 tambah 1 dapat negatif 1 bahagi negatif 1 dan tambah C. Okay, so dekat sini kalau ikutkan tak adalah yang boleh dipecahkan. Cuma yang negatif 1 dengan tambah ni kalau boleh jadikan dia sebagai satu simbol je. Positif, negatif dapat negatif. So dia akan dapat sini X cos 3 per 3 tolak X tolak 2 X kuasa negatif 1 dan tambah C. Okay. Boleh nampak kan? Okay, 3 soalan terakhir lagi sebelum kita habis. Ni nombor 10. Nombor 10. 5X 3 per 2 per 3 per 2. Okay, jawapan dah. Okay, sekejap. 5X 3 per 2 okay. per 3 per 2 Okay, betul. tambah 3X plus negatif 1 per negatif 1. Tambah 3X. 3 tu sebab warna atas sekali 3 dia tak boleh warna atas sebab Ya. ingat tak kita cakap apa? Dia kalau nak naik X kuasa 2 je naik. Lupa ni. So dia akan dapat apa kalau X kuasa 2 je naik? Jadi 3 1. Akan jadi kalau X kuasa 2 naik atas jadi X kuasa negatif 2. So dapat Tambah X 1. kuasa negatif 1 bahagi 3 ni kena ada. 3 kena ada tau. Tapi didarab dengan negatif 1. Dia negatif 3. Betul. Jadi negatif 3. So kalau faham sebenarnya yang ni dia akan dapat negatif 3. Betul lah tu. So tolong ingat nombor dia tak boleh naik ke atas. Dia memang kekal jadi nombor kat bawah. So daripada sini awak boleh ringkaskan lagi. Ni tolong ingat kalau 5 dengan 3 per 2. Awak tekan kalkulator. 5 bahagi 3 per 2 dapat berapa? 15 per 2. Ya dah awak. Bukan 15 per 2. Bukan. 5 bahagi 3 per 2. 5 bagi 10 per 3. Ya, 10 per 3. So kat sini kenapa saya kecilkan sebab kalau 5 tu per lagi, per dengan pecahan. Jadi dia tak, biasanya matematik ni takkan ada pecahan bahagi pecahan. Jadi sebab tu kita kena ringkaskan. So 5 per 3 per 2 tekan kalkulator.
dia akan dapat 10/3. Betul tadi? So dia akan dapat sini 10/3. Okay. Kemudian X kuasa 3/2. And then yang ni dia akan dapat tolak X kuasa -1/3. Dan tambah dengan C. Okay. Ataupun kalau ada setengah tu dia nak turunkan X ni ke bawah, dia akan dapat 1/3 X. Boleh juga. Okay, tapi tak apalah. Kita buat mana yang kita dah biasa tulis. Jadi kita tinggal jawapan macam ni je. Okay, thank you tapi ya, Lutfi dia tolong cuba dan jawapan 10/3 tadi. Okay, next soalan 11. Lagi 2 soalan sebelum kita habis. Saya tunjuk ni supaya awak boleh salin. Okay, so soalan 11 siapa nak cuba? Yang ni awak dah boleh tukar bentuk dalam kepala. Maknanya X cos 3 naik atas. Sir X naik atas. So sekarang ni bila nak integrate tu dapat apa? Cepat. Siapa dapat? X kuasa -2 per -2. Okey, betul. Tolak X kuasa 1/2 per 1/2 tambah C. Okey, tepat. Cuma kalau saya tukar bentuk dia, sebab yang ni lah yang ada cert ni. Bukan ada cert. Sebab dia ada pecahan kat bawah ni. Jadi 1/1/2 dia akan dapat. So sini dia akan dapat X kuasa 2. Okey, betul 2. So dia akan dapat sini tolak 2 X kuasa 1/2 tambah dengan C. Okey. Sebab asalnya dia ada 1 kat depan ni. So nak tekan kalkulator 1/1/2. Dapat 2. Okey, last but not least soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12 dia sama juga macam sebelum ni. Cumanya dia adalah melibatkan pecahan kat bawah tu. So dia akan jadi pecahan sama dengan integrate 5x kuasa 4/7 tambah x/7 tolak 2/7. Okay, ini nombor tau. So nombor dia tak boleh naikkan ke atas. Dia jadi per semua dengan 7. So bila kita diintegrate, okay, kita integrate, maka dia akan dapat 5x kuasa berapa? -3. Kenapa -3? 5. Kenapa dapat -3? Kenapa dapat -3? Salah tengok. Okey, dok. 5. Dia akan dapat 5x kuasa 5. Bahagi dengan berapa agak-agak? 35. Yep, betul. 35. Siapa-siapa yang tak faham kenapa dapat 35, bila awak tambah 1 kat sini, dia akan dapat 5 kan? Kemudian dia bahagi dengan 5. So 7 kat bawah ni dia kena darab dengan 5. Sebab itu dia akan dapat bawah ni 35. Okey. Dan tambah dengan X kuasa berapa kat sini? X kuasa 3. Bukan. Kenapa jadi X kuasa 3? Awak nampak macam mana X kuasa 3? X kuasa 2. X kuasa 2. Salah. Bahagi dengan? 14. Yes, betul 14. Maknanya faham lah tu. Kuasa tadi didarab dengan 7 kalau ada nombor kat bawah lah. Dan tolak dengan yang ni dapat apa? 2/7. Dapat integrate? 2/7x. Betul, 2/7 X. X tu tambah kat tengah-tengah dia je. Sebab constant kan, bila constant dia kena tambah X. Okay, so daripada sini kalau nampak yang boleh kecilkan adalah yang kat depan ni je. 5/5 1, 35/5 dapat 7. So kalau kita tulis balik jawapan dia, sebenarnya jawapan dia adalah X kuasa 5/7 tambah X kuasa 2/14 dan tolak dengan 2/7X dan tambah dengan C. Okay. So cukup je lah untuk hari ni. Saya ajar satu topik dulu. Saya nak bagi tahunya, kalau integrate setiap kali kena integrate, awak kena ada tambah C dekat belakang. Okay, yang ni penting. Yang pertama, integration dia kena tambah C. Kemudian formula untuk integration yang basic adalah berbeza dengan differentiate. Dan dia adalah reverse. So esok petang kita akan sambung untuk trigonometric functions. Okay, yang ni sin, cos, secant ni. Terbalik juga sebenarnya. Dan saya akan habiskan sampai log.
Last kali exponential lah. Untuk esok barulah kita akan buat soalan tutorial. Okey, dan soalan tutorial, sekejap saya beritahu je dulu ni. Oh, saya tak. Okey. Kalau ikutkan soalan tutorial ni, dah boleh cuba try je lah nombor 1 ni. Nombor 1 ni adalah basic yang kita belajar tadi. 1A sampai G. Dan nanti quiz pun dia tanya soalan basic yang ni dulu. Yang nombor 2 ni jangan buat lagi sebab nombor 2 kita belajar esok. Okey, dan untuk makluman semua juga, sebab kita dah masuk chapter baru, jadi chapter 1 semua tutorial kena submit. Saya akan bagi submission tu, due date dia sampai hari Khamis ni. Jadi boleh siapkan soalan tutorial nombor 1 mana-mana dan sila hantar dalam Teams. Tutorial 1 ni maksudnya daripada soalan nombor 1 yang kita masa PKP, sebelum PKP, sampai soalan nombor 12 kot tak silap saya. Okay? Tolong hantarlah dalam Teams nanti. So due date dia sampai hari Khamis ni. Okay, so itu sahaja daripada saya hari ini. Boleh buat soalan tutorial ni untuk perkasakan atau fahamkan lagi topik ni. Dan insyaAllah kita jumpa petang esok pukul 2 untuk sambungan topik basic integration. Okay, ada tak sebarang soalan sebelum saya habis? Tak ada. Okay, kalau tak ada. Tak ada Okay, terima kasih semua dan jumpa esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Okay, semua. Pastikan buatlah tutorial ni. Nanti buatlah. Lepas tu hantar nanti. Okay.